Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya Magdalene Sambai Anak Kendawang, nombor matrik 259919. Hari ini saya membentangkan tugasan yang telah saya jalankan yang bertajuk Program Penstabilan Antarabangsa Bretton Woods. Objektif pembentangan ini dijalankan adalah yang pertama, mengenali sistem Bretton Woods dan perjanjian Bretton Woods. Kedua, untuk membincangkan faktor-faktor yang mempengaruhi penciptaan Bretton Woods. Yang ketiga adalah untuk mengenali tokoh-tokoh utama Bretton Woods. Dan akhirnya adalah untuk membincangkan implikasi Bretton Woods kepada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan negara. Sistem Bretton Woods. Apakah sistem Bretton Woods? Sistem Bretton Woods adalah sistem yang digunakan untuk mengawal dan mentadbir urus kewangan antarabangsa. Bagaimanakah sistem ini telah diwujudkan? Sistem ini telah diwujudkan di persidangan Bretton Woods yang diadakan di Bretton Woods, New Hampshire oleh Amerika Syarikat dan sekutunya Great Britain pada Julai 1944 yang dihadiri 44 buah negara anggota semasa Perang Dunia Kedua. Kenapakah sistem ini diwujudkan? Pertama, sistem ini diperkenalkan dengan tujuan untuk memulihkan dan menggalakkan semula pertumbuhan ekonomi antarabangsa selepas Perang Dunia Kedua. Kedua, ianya juga diwujudkan untuk meningkatkan kerjasama di kalangan negara-negara yang terlibat dalam memperkukuhkan ekonomi global. Ketiga, menetapkan peraturan terhadap negara-negara industri utama berkaitan hal komersial dan kewangan. Sistem peraturan, prosedur dan institusi untuk mengawal selia sistem kewangan antarabangsa disediakan. Keempat adalah untuk menyediakan sistem untuk menentukan kadar pertukaran mata wang tetap. Peraturan ini ada dinyatakan dalam artikel Perjanjian Tabung Kewangan Antarabangsa dan Bank Antarabangsa untuk pembinaan semula dan pembangunan. Keruntuhan sistem Bretton Woods. Pada akhir tahun 1960, jaminan mata wang mengikut piawaian emas mula menghadapi masalah yang serius kerana Amerika Syarikat telah mengalami defisit imbangan pembayaran yang besar pada tahun 1950. Hal ini disebabkan kebimbangan terhadap pegangan dolar asing yang besar sehingga meningkatkan permintaan terhadap emas. Kesan daripada masalah tersebut menjadikan permintaan terhadap emas meningkat. Amerika Syarikat mengalami stagflasi yang teruk hingga berlaku pertumbuhan ekonomi rendah dan pengangguran. Stagflasi adalah gabungan daripada kemelesetan ekonomi dan inflasi. Bagi menyelesaikan masalah ini, terdapat banyak percubaan yang telah dilakukan oleh wakil, pemimpin kewangan dan badan kewangan. Sebagai contohnya, disebabkan terlalu banyak mata wang dalam edaran, Presiden Nixon mengawal masalah ini dengan mula menurunkan nilai dolar dalam emas kepada 1/38 aun emas dan kemudiannya kepada 1/42 aun emas. Namun begitu, pelan penurunan nilai dolar ini menjadikan orang ramai banyak yang menebus dolar mereka dengan cepat untuk membeli emas. Selain itu, para pemimpin dunia juga telah membuat perjanjian Smithsonian pada tahun 1971 untuk memulihkan sistem Bretton Woods. Namun, usaha mereka ini telah mengalami kegagalan. Sehingga akhirnya, hampir semua mata wang utama telah mula terapung secara relatif dan sistem Bretton Woods telah tamat secara keseluruhannya pada tahun 1973. Perjanjian Bretton Woods. Apakah Perjanjian Bretton Woods?
Perjanjian Bretton Woods adalah perjanjian yang telah dibuat oleh semua negara-negara bersekutu untuk menambat mata wang kepada dolar, manakala dolar pula ditambat kepada emas. Bagaimanakah perjanjian ini telah diwujudkan? Perjanjian ini diwujudkan melalui persidangan di Bretton Woods, New Hampshire pada Julai 1944 yang dihadiri oleh 44 buah negara anggota semasa Perang Dunia Kedua. Kenapakah perjanjian ini diwujudkan? Perjanjian ini diwujudkan untuk mencipta sistem, institusi dan peraturan yang dapat mengawal kewangan antarabangsa. Misalnya, penciptaan IMF, Bank Dunia dan Organisasi Perdagangan Antarabangsa WTO. Kenapa perjanjian ini penting untuk mengukuhkan dan menggalakkan lagi ekonomi dunia secara keseluruhannya? Melalui perjanjian ini, semua negara yang terlibat akan bersatu padu dan berusaha untuk meningkatkan ekonomi dunia. Perjanjian ini penting untuk menyatupadukan 44 buah negara di seluruh dunia dalam menyelesaikan krisis kewangan global yang semakin berlarutan. Krisis kewangan global telah menyebabkan banyak harga barangan meningkat, pengangguran berlaku, kemiskinan terjadi dan sebagainya. Oleh itu, kerjasama di antara setiap negara untuk mengekalkan pembangunan ekonomi perlu sentiasa dibina dan dikekalkan. Apakah perkara dalam perjanjian Bretton Woods ini? Perkara dalam perjanjian adalah seperti berikut. Pertama, negara-negara yang terlibat berjanji untuk memastikan bank pusat dalam negara mereka untuk sentiasa mengekalkan kadar pertukaran tetap di antara mata wang mereka dengan dolar. Kedua, anggota-anggota dalam sistem Bretton Woods setuju untuk mengelakkan perang perdagangan. Misalnya, mereka tidak terlalu menurunkan nilai mata wang hanya kerana ingin meningkatkan perdagangan. Tetapi mereka boleh mengawal mata wang dengan syarat tertentu seperti mengambil tindakan sekiranya pelaburan langsung asing mula menjejaskan kestabilan ekonomi mereka. Dan ketiga adalah semua 730 perwakilan di persidangan Bretton Woods bersetuju untuk menubuhkan 3 institusi baru. Institusi yang dipersetujui untuk ditubuhkan adalah Tabung Kewangan Antarabangsa, Bank Antarabangsa dan Organisasi Perdagangan Antarabangsa. Institusi ini dibentuk adalah bersifat ekonomi dan politik yang mana ianya dapat memainkan peranan yang berkesan dalam mengawal dan membentuk kestabilan antarabangsa. Terdapat 3 institusi yang telah ditubuhkan dalam perjanjian Bretton Woods, iaitu International Monetary Fund (IMF) atau Tabung Kewangan Antarabangsa, Bank Antarabangsa dan Organisasi Perdagangan Antarabangsa (WTO). Tabung kewangan antarabangsa ditubuhkan untuk memantau kadar pertukaran mata wang. Penubuhan institusi ini diharapkan untuk menggalakkan kerjasama monetari antarabangsa melalui institusi tetap yang menyediakan jentera untuk perundingan dan kerjasama mengenai masalah monetari antarabangsa. Institusi ini juga ditubuhkan bagi memudahkan pengurusan, pengembangan dan pertumbuhan seimbang perdagangan antarabangsa. Ianya juga diharapkan untuk membantu dalam menubuhkan sistem pembayaran pelbagai hala berhubung dengan urus niaga semasa antara ahli. Di samping untuk memberi keyakinan kepada ahli dengan menjadikan sumber dana tersedia buat sementara waktu di bawah perlindungan yang mencukupi. Bank Antarabangsa atau kumpulan Bank Dunia pada ketika perjanjian Bretton Woods dikenali sebagai International Reconstruction dan Development. Tujuan bank ini ditubuhkan adalah untuk menyediakan bantuan kewangan dengan memberikan pinjaman atau dana kepada negara-negara yang hancur di Eropah akibat tercetusnya Perang Dunia Kedua. Di samping menyediakan pinjaman kepada negara-negara yang kurang maju. Pemberian pinjaman atau dana ini adalah bertujuan untuk membantu
negara-negara tersebut dalam pembangunan dan pembinaan infrastruktur negara mereka. Manakala, Organisasi Perdagangan Antarabangsa WTO adalah pengganti kepada Perjanjian Am mengenai Tarif dan Perdagangan GATT yang telah diwujudkan pada tahun 1944. Organisasi ini ditubuhkan dengan tujuan untuk menyelia dan meliberalisasikan perdagangan antarabangsa. Selain itu, ianya juga ditubuhkan untuk menyemak, menubuhkan dan menguatkuasakan peraturan yang mengawal perdagangan antarabangsa. WTO juga menyediakan rangka kerja untuk merundingkan perjanjian perdagangan yang bertujuan untuk menghapuskan tarif, sekatan dan kuota bagi memudahkan perdagangan, perkhidmatan barangan dan harta intelek dalam kalangan negara anggota. Ianya berperanan dalam menyelesaikan pertikaian bebas untuk menguatkuasakan pematuhan anggota terhadap perjanjian perdagangan serta pertikaian berkaitan perdagangan. Perjanjian Bretton Woods. Apakah Perjanjian Bretton Woods? Perjanjian Bretton Woods adalah perjanjian yang telah dibuat oleh semua negara-negara bersekutu untuk menambat mata wang kepada dolar, manakala dolar pula ditambat kepada emas. Bagaimanakah perjanjian ini telah diwujudkan? Perjanjian ini diwujudkan melalui persidangan di Bretton Woods, New Hampshire pada Julai 1944 yang dihadiri oleh 44 buah negara anggota semasa Perang Dunia Kedua. Kenapakah perjanjian ini diwujudkan? Perjanjian ini diwujudkan untuk mencipta sistem, institusi dan peraturan yang dapat mengawal kewangan antarabangsa. Misalnya, penciptaan IMF, Bank Dunia dan Organisasi Perdagangan Antarabangsa WTO. Kenapa perjanjian ini penting untuk mengukuhkan dan menggalakkan lagi ekonomi dunia secara keseluruhannya? Melalui perjanjian ini, semua negara yang terlibat akan bersatu padu dan berusaha untuk meningkatkan ekonomi dunia. Perjanjian ini penting untuk menyatupadukan 44 buah negara di seluruh dunia dalam menyelesaikan krisis kewangan global yang semakin berlarutan. Krisis kewangan global telah menyebabkan banyak harga barangan meningkat, pengangguran berlaku, kemiskinan terjadi dan sebagainya. Oleh itu, kerjasama di antara setiap negara untuk mengekalkan pembangunan ekonomi perlu sentiasa dibina dan dikekalkan. Apakah perkara dalam perjanjian Bretton Woods ini? Perkara dalam perjanjian adalah seperti berikut. Pertama, negara-negara yang terlibat berjanji untuk memastikan bank pusat dalam negara mereka untuk sentiasa mengekalkan kadar pertukaran tetap di antara mata wang mereka dengan dolar. Kedua, anggota-anggota dalam sistem Bretton Woods setuju untuk mengelakkan perang perdagangan. Misalnya, mereka tidak terlalu menurunkan nilai mata wang hanya kerana ingin meningkatkan perdagangan. Tetapi mereka boleh mengawal mata wang dengan syarat tertentu seperti mengambil tindakan sekiranya pelaburan langsung asing mula menjejaskan kestabilan ekonomi mereka. Dan ketiga adalah semua 730 perwakilan di persidangan Bretton Woods bersetuju untuk menubuhkan 3 institusi baru. Institusi yang dipersetujui untuk ditubuhkan adalah Tabung Kewangan Antarabangsa, Bank Antarabangsa dan Organisasi Perdagangan Antarabangsa. Institusi ini dibentuk adalah bersifat ekonomi dan politik yang mana ianya dapat memainkan peranan yang berkesan dalam mengawal dan membentuk kestabilan antarabangsa. Terdapat 3 institusi yang telah ditubuhkan dalam perjanjian Bretton Woods, iaitu International Monetary Fund (IMF) atau Tabung Kewangan Antarabangsa, Bank Antarabangsa dan Organisasi Perdagangan Antarabangsa WTO. Tabung Kewangan Antarabangsa ditubuhkan untuk memantau kadar pertukaran mata wang.
Penubuhan institusi ini diharapkan untuk menggalakkan kerjasama monetari antarabangsa melalui institusi tetap yang menyediakan jentera untuk perundingan dan kerjasama mengenai masalah monetari antarabangsa. Institusi ini juga ditubuhkan bagi memudahkan pengurusan, pengembangan dan pertumbuhan seimbang perdagangan antarabangsa. Ianya juga diharapkan untuk membantu dalam menubuhkan sistem pembayaran pelbagai hala berhubung dengan urus niaga semasa antara ahli. Di samping untuk memberi keyakinan kepada ahli dengan menjadikan sumber dana tersedia buat sementara waktu di bawah perlindungan yang mencukupi. Bank Antarabangsa atau Kumpulan Bank Dunia pada ketika perjanjian Bretton Woods dikenali sebagai International Reconstruction and Development. Tujuan bank ini ditubuhkan adalah untuk menyediakan bantuan kewangan dengan memberikan pinjaman atau dana kepada negara-negara yang hancur di Eropah akibat tercetusnya Perang Dunia Kedua. Di samping menyediakan pinjaman kepada negara-negara yang kurang maju. Pemberian pinjaman atau dana ini adalah bertujuan untuk membantu negara-negara tersebut dalam pembangunan dan pembinaan infrastruktur negara mereka. Manakala Organisasi Perdagangan Antarabangsa WTO adalah pengganti kepada Perjanjian Am mengenai Tarif dan Perdagangan GATT yang telah diwujudkan pada tahun 1944. Organisasi ini ditubuhkan dengan tujuan untuk menyelia dan meliberalisasikan perdagangan antarabangsa. Selain itu, ianya juga ditubuhkan untuk menyemak, menubuhkan dan menguatkuasakan peraturan yang mengawal perdagangan antarabangsa. WTO juga menyediakan rangka kerja untuk merundingkan perjanjian perdagangan yang bertujuan untuk menghapuskan tarif, sekatan dan kuota bagi memudahkan perdagangan, perkhidmatan barangan dan harta intelek dalam kalangan negara anggota. Ianya berperanan dalam menyelesaikan pertikaian bebas untuk menguatkuasakan pematuhan anggota terhadap perjanjian perdagangan serta pertikaian berkaitan perdagangan. Faktor-faktor yang telah mempengaruhi penciptaan Bretton Woods adalah faktor politik dan ekonomi. Berdasarkan faktor politik, pengalaman yang dirasai semasa berlakunya kemelesetan ekonomi menjadikan mereka terbuka fikiran untuk bekerjasama dengan negara-negara lain. Pengajaran semasa krisis ekonomi membuat mereka mula memikirkan tindakan penyelesaian bagi memastikan krisis ekonomi yang berlaku daripada berterusan. Oleh yang demikian, sistem Bretton Woods ini tercipta apabila semua negara di seluruh dunia telah bersatu padu untuk menyelesaikan masalah kemelesetan ekonomi yang telah dihadapi. Selain itu, penciptaan sistem Bretton Woods juga dipengaruhi oleh kewujudan kuasa dominan yang bersedia untuk berperanan dalam pengurusan kewangan antarabangsa. Kesediaan Amerika Syarikat sebagai kuasa hegemoni yang berkesan mampu membawa politik dan ekonomi global ke arah yang lebih baik, di mana ianya mampu memainkan peranan sebagai ketua dalam memastikan kestabilan politik dan ekonomi antarabangsa. Berdasarkan faktor ekonomi, keperluan untuk keluar daripada zaman kemelesetan ekonomi adalah satu faktor yang mempengaruhi kewujudan sistem Bretton Woods. Hal ini kerana krisis ekonomi yang telah menyebabkan banyak-banyak negara yang menghadapi kemiskinan, ketidaksamaan pembangunan, pendapatan dan taraf hidup, perindustrian, perdagangan dan pertanian. Oleh itu, pengurusan ekonomi global memerlukan peraturan dan daksa baru yang berkesan dan kuat untuk memastikan ekonomi yang stabil. Oleh yang demikian, penciptaan sebuah sistem kewangan yang lebih fleksibiliti daripada pematuhan terhadap standard emas seperti sistem Bretton Woods ini sangat diperlukan. Dua tokoh penting dalam persidangan Bretton Woods ialah John Maynard Keynes dan Harry Dicter White.
Keynes merupakan seorang penasihat kepada Perbendaharaan British. Beliau adalah salah seorang ahli ekonomi yang sangat berpengaruh dalam perancangan untuk mewujudkan institusi utama yang mempunyai sumber dan kuasa campur tangan apabila berlakunya ketidakseimbangan ekonomi. Beliau mencadangkan agar sebuah bank pusat global yang dipanggil Clearing Union ditubuhkan serta dana sebanyak 26 juta juga dikumpulkan. Harry Dieter White berkhidmat sebagai Ketua Ekonomi Antarabangsa di Jabatan Perbendaharaan di Amerika Syarikat. Beliau telah mencadangkan sebuah institusi kewangan baru yang mempunyai kuasa dan sumber-sumber yang lebih terhad. Institusi ini dikenali sebagai Kumpulan Wang Penstabilan. Sistem Bretton Woods telah digunakan selama 27 tahun bermula daripada tahun 1944 sehinggalah pada tahun 1971. Kewujudan institusi-institusi yang telah ditubuhkan dalam Bretton Woods telah membawa kepada kestabilan ekonomi antarabangsa setelah berlakunya kemelesetan ekonomi yang teruk selepas berlakunya Perang Dunia Kedua. Negara-negara yang telah mengalami masalah ekonomi mula berkembang dan mengalami perubahan yang perlahan seperti yang diharapkan. Sebagai contohnya, tabung kewangan antarabangsa telah menggalakkan ekonomi dunia dengan rancangan makroekonomi dan kewangan. Selain itu, Bretton Woods juga telah menyatu padukan semua negara di dunia. Negara-negara yang telah bekerjasama untuk menggalakkan pertumbuhan ekonomi yang mampan memastikan kestabilan kewangan terpelihara dan memudahkan perdagangan antarabangsa. Melalui tabung kewangan antarabangsa, setiap negara telah mempunyai satu penyelesaian terhadap masalah kewangan dalam negara mereka. Keruntuhan sistem Bretton Woods juga telah menjadi faktor kepada terbentuknya peraturan-peraturan berkaitan ekonomi global yang telah diwujudkan dan digunakan dalam sistem ekonomi sehingga ke hari ini. Selain itu, Bretton Woods telah menjadikan Amerika Syarikat sebagai kuasa hegemoni yang kuat. Amerika Syarikat telah memainkan peranan sebagai kuasa hegemoni dalam mengatur perjalanan ekonomi dan politik global setelah Great Britain mula lemah. Sistem Bretton Woods bukan sahaja membawa kepada pertumbuhan ekonomi yang menggalakkan dan pembangunan negara semasa rejimnya. Malah, ianya juga telah menjadi model atau faktor kepada pembentukan peraturan-peraturan berkaitan ekonomi global pada masa kini. Sampai di sini sahaja pembentangan saya pada hari ini. Sekian, terima kasih.